Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Cik Darida. Okay, so disebabkan Raya Haji nak dekat dah, tinggal beberapa hari je lagi. Okay, so untuk video kali ni Cik Darida nak share dengan apa macam mana cara buat tart nanah. Okay, so starting daripada buat jam nanah sampailah tart nanah tu siap. Okay, so tart nanah ni kalau ikutkan memang salah satu biskut yang paling popular, yang memang wajib ada time raya dekat Malaysia ni. Semua orang suka tart nanah, termasuklah Cik Darida sendiri. Okay, salah satu aku punya favourite biskut juga. Okay, so macam biasalah. Okay, sebelum aku nak start makan tart nanah ni, jom kita tengok macam mana cara Cik Darida buat tart nanah ni dulu. Okay, so mula sekali kita kena buat dia punya jam nanah dulu. So kita perlukan 3 biji nanah, 4 biji bunga cengkeh dan juga 1 cawang gula. Yang ni bergantung kepada nanah hampa. Kalau nanah tu manis boleh kurangkan, kalau nanah tu masam boleh lebihkan gula. Okay, so mula-mula sekali untuk buat jam nanah tu apa kena potong kulit nanah tu, dan apa kena buang dia punya bulu-bulu dekat hidung ni. Ni Cik Darida panggil dia bulu hidung, sebab dia nampak macam bulu hidung, ada bulu-bulu kecil kat dalam tu kan. Okay, yang ni apa kena buang untuk semua nanah tu. Ok, so lepas tu dah siap buang semua bulu kulit dia semua, apa basuh dengan air bersih. Ok, ni basuh bersih-bersih lah. Ok, tangan baju tu memang Cik Darida tak selok saja nak bagi basah. Ok, so dah siap bersihkan semua nanah hampa tu. Hampa potong nanah hampa, jadikan dia kecil-kecil sebab senang kita nak blend nanti. Ok, ni siapa yang terlebih rajin, bolehlah kalau nak sagat. Tapi Cik Darida ni tak terlebih rajin, so kita guna blender untuk blend kita punya nanah. Ok, untuk blend nanah tu apa, masukkan setengah cawan air masak. Air masak ni kita masuk waktu mula-mula nak blend nanah ni je. Lepas ni dah tak perlu masukkan air masak, kita cuma guna jus nanah yang kita blend waktu mula-mula ni je. Ok, so kita blend nanah ni sampailah dia betul-betul hancur. Lepas tu hampa tapis, guna penapis sebab kita nakkan dia punya isi nanah tu je. Dia punya jus nanah tu kita tak mau. Ok, so ini hampa kena tapis sampailah dia betul-betul kering. Sebab untuk jam nanah ni semakin kurang dia punya jus, semakin cepat kita punya jam nanah tu akan masak. Dah macam belajar sains pula, semakin kan. Ok, untuk second time hampa blender nanah tu, just guna dia punya jus yang waktu mula-mula kita blend tu lah. Ok, ni hampa kena blend sampailah habis. Lepas dah habis semuanya, hampa masukkan kita punya isi nanah tu dekat dalam periuk. Ok, lepas tu hampa masak hampa punya jam nanah ni dekat atas api. Ok, guna api sederhana sahaja. Ok, lepas tu hampa masukkan gula. Gula lebih kurang 1 cawan. Yang ni bergantung kepada jenis nanah yang hampa guna. Nak masukkan lebih pun boleh. Lepas tu masukkan bunga cengkeh lebih kurang dalam 4 biji untuk bagi aroma dekat kita punya jam nanah tu nanti. Lepas tu kacau sampailah sebati. Ok, untuk jam nanah ni bila dia dah start mula mendidih macam ni, hampa kena tutup dengan tudung periuk. Kalau tidak habis kotak hampa punya dapur tu. Ok, hampa masaklah hampa punya jam nanah ni sampailah betul-betul kering. Memang lama sikit lah masak dia, lebih kurang sejam ke 2 jam macam tu, barulah betul-betul kering hampa punya jam tu. So ni jam nanah yang dah siap tanpa pewarna, memang dia akan jadi warna dia macam tu nanti. Ok, lebih kurang dapat besar terpawai ni untuk 3 biji nanah yang Cik Darida guna. Ok, untuk bulat-bulatkan jam nanah ni, untuk buat tart tu hampa kena sapu sikit minyak dekat tangan. Lepas tu hampa bulat-bulatkan, jadikan dia bentuk lonjong-lonjong macam ni. Ok, dah siap semuanya, hampa masukkan hampa punya jam nanah ni dekat dalam peti ais sekejap. Ok, sementara kita nak buat dia punya kulit tart dia. Ok, simpan je dulu kat dalam peti ais. Ok, untuk bahan-bahan untuk buat tart nanah, kita perlukan tepung gandum, tepung custard, tepung jagung, buttercup, Cik Darida pakai yang salted punya. Kemudian minyak sapi, sebiji telur kita akan pakai kuning dia saja, susu pekat manis, esen vanila dan juga last sekali pewarna kuning. Ni kita dengar iklan sekejap vanila juga dia nak lalu. Ok, mula-mula sekali pecahkan telur, kita ambil kuning dia je, putih tu kita tak mau pakai, yang tu hampa goreng buat makan dengan nasi. Lepas tu butter tu hampa potong kecil-kecil supaya senang kita nak gaul semua bahan tu nanti. Ok, lepas tu masukkan butter yang hampa dah potong tu dekat dalam mangkuk besar. Masukkan kuning telur sebiji.
Kemudian masukkan 2 sudu besar minyak sapi. Minyak sapi ni untuk bagi rasa susu dekat dalam tart kita tu nanti. Okey, lepas tu masukkan setengah sudu besar esen vanila. 3 sudu besar susu pekat manis. Nak masukkan lebih pun boleh sebab tadi kita pakai salted butter kan. So bila kita masukkan lebih susu, so dia akan ada rasa manis sikit. Okey, lepas tu kacau sampailah adunan butter kita ni sebati. Okey, bila adunan butter ni dah sebati, hampa masukkan sikit je pewarna kuning. Nak masukkan boleh, tak mau masuk pun tak apa. Tapi kalau masuk, nampaklah cantik sikit kalau kuning dekat kita punya kuih tart tu nanti. Okey, lepas tu hampa kacau sampai sebati. Bila dah sebati, masukkan tepung. Tepung ni kita kena ayak. Masukkan 3 sudu tepung custard. Lepas tu masukkan 3 sudu tepung jagung. Okey, dan kita masukkan juga 1 cawan tepung gandum. Okey, tepung gandum ni kita kena masukkan sikit-sikit je dulu. Sebab kita tak mau bancuan tepung kita ni terlebih tepung. Satki kalau terlebih dia jadi keras. Kalau terkurang tepung nanti dia jadi lembek pula. Okey, untuk resepi ni Cik Lida guna lebih kurang dalam 1/4 cawan tepung gandum. Okey, maksudnya 3 cawan tu lebihkan sikit dia punya tepung gandum tu sampai dapat adunan yang betul-betul jadi dough yang tak lembut dan tak terlampau keras. Kalau dia terlampau lembut, nanti susah kita nak gulung tart tu. Kalau dia terlampau keras, tangan kita pula sakit time tetap tu. Okey, ni iklan lagi sekali. Time ni lah dia nak lalu tu. Okey, kita kacau adunan ni sampailah kita dapat adunan yang macam ni. Dia tak terlampau lembut, tak terlampau keras dan juga tak melekat dekat tangan. Okey, yang ni acuan yang Cik Lida guna untuk buat tart gulung nenah ni. Okey, so untuk buat tart gulung ni kita ambil sikit tepung, kemudian kita buat jadi bentuk panjang-panjang macam ni. Kemudian masukkan dekat dalam acuan tu. Okey, so lepas tu kita terapkan kita punya tart nenah ni dekat atas tudung periuk. So macam biasalah Cik Lida memang akan suka guna tudung periuk sebagai lapik. Okey, kemudian kita ambil sebiji jam nenah, kita letakkan dekat bahagian hujung adunan tepung tu dan kita gulungkan jam nenah tu dengan adunan tepung tu. Kemudian kita ambil pisau dan kita potong kat bahagian hujung dia dan dah siap sebiji tart nenah. Okey, so untuk sapuan atas untuk tart nenah ni, Cik Lida gunakan sebiji kuning telur dan sedikit pewarna kuning untuk naikkan warna kuning telur tu. Okey, lepas tu kita sapulah kuning telur tu dekat atas tart nenah kita. Okey, lepas tu kita bakar kita punya tart nenah ni dekat dalam oven dengan suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit, api atas dan bawah. Bergantung kepada oven masing-masing juga. Okey, so dah siap kita punya tart nenah. So tart nenah ni kita kena sejukkan dulu sebelum kita boleh simpan dekat dalam bekas. So untuk adunan ni Cik Lida dapat lebih kurang dalam 120 biji tart nenah. Okey, so selamat mencuba dan selamat Hari Raya kepada hangpa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan hangpa semua. Tak boleh nak makan banyak sangat sebab aku dah makan banyak dah, daripada penuh sampai tinggal takat ni. Aku dah makan 2 lapisan dah. Okey, so aku nak ucapkan selamat Hari Raya Haji kepada hangpa semua. So pada hangpa yang balik kampung, hati-hati memandu. Okey, yang tak balik kampung, yang raya kat rumah je. Okey, so selamat Hari Raya Haji. Okey, kalau boleh jangan nak pergi mana-mana sangat sebab kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Jaga diri masing-masing. Okey, so insya-Allah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni dan bye. Assalamualaikum.